surah Fatihah kita juga akan menyebabkan sembahyang kita juga tidak sah. Bahkan ada ketikanya apabila sabdu ataupun tajdid ini tidak kita nyatakan dengan jelas, tidak kita baca dengan betul, tanpa tajdid, maka ada kalanya dia akan menjadikan bacaan itu berubah makna. Bahkan ada ketikanya dia akan menyebabkan seseorang itu akan menjadi kufur kalau disengajakan dan tahu tentang hukum dan faham tentang maknanya. Seperti mana telah kita bincangkan sebelum ini. Kalau sekiranya seseorang itu membaca iyyaka na'budu, dia baca dengan iyyaka na'budu, maknanya makna akan berubah. Makna ayat tersebut akan berubah, iaitu daripada hanya engkau yang kami sembah, dia akan berubah menjadi iyyaka, dia akan berubah menjadi cahaya matahari. Cahaya matahari yang kami sembah. Jadi kalaulah kita maksudkan yang sebegitu dan kita faham tentang maknanya, sengaja kita baca yang sebegitu, maka dia akan menjadi kufur, na'udzubillah. Sebab itulah dalam kitab Matan Safinah ini, sekecil-kecil kitab dalam fiqh mazhab Syafi'i kita, ada disebutkan secara jelas berkaitan tentang bilangan sabdu dalam surah Al-Fatihah. Dalam kitab-kitab besar ada juga sebut, tetapi tidaklah disenaraikan yang sebegini. Mungkin dalam kitab-kitab besar-besar disebutkan jaga tasydid. Dalam Fatihah itu ada 14 tajdid, tapi tidaklah didetailkan secara jelas seperti mana yang telah disebutkan dalam kitab Safinah ini. Itulah kelebihan yang terdapat dalam kitab Safinah ini. Walaupun kitab ini adalah kitab yang kecil, kitab matan yang ringkas, tetapi apa yang disebutkan di sini adalah merupakan satu perkara yang mutan-mutan, perkara yang sangat-sangat penting, fardu ain yang sangat penting, yang kita perlu ketahui bagi mengesahkan ibadat solat kita, mengesahkan ibadat taharah kita, mengesahkan ibadat puasa kita. Jadi sebab itulah di sini pengarang mengemukakan satu persatu secara jelas dan terang berkaitan tentang sabdu dalam surah Fatihah, iaitu di dalam surah Fatihah ni ada 14 sabdu. Jadi barang siapa yang meninggalkan tasydid di dalam surah Fatihah ini, seolah-olah dia tidak meninggalkan satu huruf daripada surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ni, bila kita sebut tasydid tu, bermakna di situ ada dua huruf. Satu huruf yang bertanda sukun dan satu lagi huruf yang berbaris, huruf yang sama. Contohnya Ar-Rahman, maknanya ra itu ada dua di situ. Satu ra yang berbaris mati ataupun sukun, satu lagi ra yang berbaris dari atas. Jadi dalam tulisan dia tidaklah disebut, ditulis ada dua ra, tapi bagi memudahkan dia tanda dengan tasydid. Tasydid syaddah. Jadi di situ menunjukkan bahawa di situ ada dua huruf. Jadi barang siapa yang meninggalkan satu huruf daripada surah Al-Fatihah, maka dia telah meninggalkan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi bacaan surah Fatihahnya tidak akan sah. Sebab itulah ulama memberatkan ataupun memperingatkan kita berkaitan tentang tasydid ni, supaya kita peringat bacaan kita itu, terutamanya kalau kita jadi imam, jangan sampai kita meninggalkan salah satu daripada tasydid yang 14 ini. Kalaulah kita tertinggal, maka Fatihah kita tidak sah. Iaitu yang pertama sekali, tasydid yang pertama ada yang terdapat dalam Bismillah. Bismillah itu pada huruf lam, alif lam lam mim, kan? Alif lam lam mim, alif lam lam ha, Allah tu, kalimah jalalah tu. Pada huruf lam itu ada dua lam sebenarnya di situ. Ada, kalau campur yang lam yang pertama tu jadi tiga lah. Cuma di sini tasydid dia terdapat pada huruf lam yang tengah-tengah tu. Maka kalau misal katalah kita baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, maknanya kita telah menggugurkan, kita baca dengan takhfif. Lawan kepada tasydid adalah takhfif, istilah dia. Tasydid ni kita baca dengan sabdu. Kalau kita baca tanpa sabdu dinamakan sebagai takhfif. Tasydid ni kita baca dengan bersabdu. Takhfif kita baca tanpa sabdu, ringan sikitlah bacaan dia. Jadi kalau kita ada sabdu ni, kita kena tekan sikit.
Kena tekankan sikit, kena jelaskan. Ya, sebab itulah dalam menyebut bismillah, sebut betul-betul bismillah, jangan bismillah. Bismillah. Ya, kalau kita baca bismillah, maka tasydid itu akan kurang. Ya, jadi kalau tasydid kurang dalam Fatihah, maka surah Fatihah kita tidak sah. Sekaligus sembahyang juga tidak sah. Begitu juga dalam yang kedua ni adalah kalimah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ya, kita kena baca Bismillahirrahman. Kemudian yang ketiga Ar-Rahim, pada ra, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Tasydid ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak ada tasydid, tak dijelaskan. Tasydid kena jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu ayat yang pertama. Adapun ayat yang kedua, yang keempat ni adalah yang kedua, iaitu alhamdulillah, pada kalimah jalalah. Kalimah pada lafaz jalalah, lam jalalah, iaitu kalimah Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan kita baca alhamdulillah. Itu salah. Baca dengan alhamdulillah. Sebut betul-betul. Jelaskan. Ya. Kemudian dalam ayat yang kedua ni juga, dalam yang kelima ni adalah dalam huruf ba. Ya. Rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, Rabbil. Yang kita baca Rabbil. Alhamdulillahi rabbil, salah. Ya, kita kena baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil. Kemudian pada ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, pada Ar-Rahman, pada yang keenam tu dalam Ar-Rahman, ra tu. Ar-Rahman. Jelaskan. Bukan payah pun. Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim. Ya, ra. Ra ni walaupun daripada segi pembacaan yang betul adalah kita tafkhimkan, kita baca dengan tebal. Ra tu baris atas tebal. Ar-Rahman. Cuma kalaulah kita terbaca nipis ar-rah, ya, maka sembahyang kita sah lagi. Ya, itu daripada segi makharijul huruf, dan dia tidak mengganggu ataupun dia tidak menukar bunyi, dia tidak akan menukar makna. Ya, tidak mencacatkan makna. Tapi daripada segi pembacaan bacaan dalam tajwid, dia menjadi satu keaiban di sisi ahli ilmu. Ya. Sebab itulah ada ra dalam keadaannya dia akan menjadi tafkhim. Ya, tafkhim ni baca tebal. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Berbeza dengan ar-rah. Ar-rah tu tarkik, baca nipis, tu salah. Dia ada ketiganya dia akan baca nipis, ra ini ada ketiganya akan baca tebal. Tapi kalau ra berbaris atas semuanya tebal. Ya. Kemudian yang ke-8, ya, pada ayat yang keempat, Maliki yaumiddin, huruf dal. Yang kita baca Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, salah. Dia kena baca dengan Maliki yaumiddin. Ya, jelaskan. Sebut secara jelas dan terang. Kemudian yang ke-9, Iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in, yang ke-10 pada huruf ya. Iyya. Ini kadang-kadang banyak orang yang tersalah. Ya. Tersalah sehingga menyebabkan bacaan tu jadi takhfif. Ya, itu tanpa ditasydidkan. Ya, iaitu dibaca dengan iya. Salah. Dan dia akan berubah makna. Jadi sembahyang dia akan jadi batal. Dan kalau disengajakan dia akan menjadi kufur. Auzubillah. Ya, sebab tu kita kena
jelaskan, tekankan. Ya, tasydid masuk ke betul-betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ke-11, ihdinas siratal mustaqim. Pada huruf sad. Ihdinas sad noh. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Jangan kita baca ihdinas siratal mustaqim, salah. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Sad ni dia ada bunyi angin. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang 11, yang ke-12, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina. Siratal ladzi pada lam. Alladzi tu lam. Siratal ladzi. Jelaskan. Jangan siratal ladzi. Salah. Kena baca siratal ladzina. Ya, ke-13 an'amta. An'amta, ya, jangan kita baca an. Kita bacakan a. An'am. Ya. An'amta 'alaihim. Jangan baca an. Ain, ya. Ain tu duka huruf. Jadi dia akan salah lah. Ya, dia akan menyebabkan sembahyang kita tidak sah bila bacaan bila huruf tu kita tukarkan. Ya. Ataupun kita tukar baris an'amti pun bertukar makna. Akan menjadikan Fatihah kita juga tidak sah. An'amtu pun tak boleh juga. Kena baca an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada dua. Satu pada huruf dad, ya. Waladdallin. Kalau di situ dad tu dia ada sifat dia kena ada istitalah. Dia kena ada bunyi, dia ada bunyi kelangsungan itu. Dia ada bunyi kan. Jangan baca qalqalah. Walad, itu dah qalqalah salah. Dari segi tajwid salah lah. Tapi daripada segi fiqh taklah sampai menyebabkan sembahyang kita batal. Tapi daripada segi keindahan bacaan itu, daripada segi ilmu tajwid salah. Ya. Baca walad dhal. Ada sadu di atas lam. Walad dhallin. Ya. Itu ada 14. Jadi 14 sabdu ini jangan kita kurang salah satunya. Jangan sampai berkurang sabdu. Ya. Kalau berlebih sabdu, selagi mana ianya tidak membatalkan, tidak mengubah makna, masih lagi sah, tapi hukumnya makruh. Kalau terlebih sabdu. Tapi kalau berkurang terus tak batal, terus akan jadi batal. Ya, kalau berlebih, selagi mana tak berubah makna, tak mencacatkan makna, masih lagi sah, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya katalah Fatihah kita ni dia terkurang dia punya sabdu, dia akan jadikan Fatihah kita itu tidak sah dan sembahyang juga tidak sah. Itu senanglah, mudah, tak ada masalah. Kemudian kita tengok kepada fasal yang ke-29. Itu berkaitan tentang tempat yang disunatkan mengangkat tangan. Jadi perkara ni dia tidak menjadi perkara yang wajib, tidak menjadi satu perkara yang rukun, tidak menjadi perkara yang mesti, tetapi menjadi satu tambahan. Tambahan di dalam kitab Safinah ini, ya, sebagai satu tambahan perkara-perkara sunat. Dia bukannya perkara fardu, bukan perkara wajib, tetapi sekadar perkara yang sunat. Tapi perkara sunat ni kita kena buatlah. Sebab sunat ni dia adalah suruhan untuk buat, bukan suruhan untuk tinggal. Jadi kita kena faham, bila kita sebut sunat yang kita lecehkan, yang kita rasa sunat ni alah sunat je. Jangan macam tu. Sunat ni suruh buat. Ya? Wajib pun suruh buat. Cuma wajib ni kalau kita tak buat berdosa. Cuma sunat ni suruh buat juga, tapi kalau tak buat tak sampai berdosa. Ya, bahkan ada ketika ni akan jadi makruh. Ya, makruh ni tak cantik lah. Ya, sebab itulah
dalam kita membaca, dalam kita melaksanakan solat ini, walaupun kita katakan bahawa ada perkara rukun yang wajib kita laksanakan, kalau tak buat maka solat kita tak sah. Begitu juga ada perkara syarat sah solat yang kita tak laksanakan, maka solat juga tidak sah. Dan ada juga perkara yang disebut sebagai sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni kalau kita tak buat masih lagi sembahyang kita sah, tetapi makruh kita tinggalkan dengan sengaja, dan disunatkan untuk kita tampung, kita gantikan dengan sujud sahwi. Jadi itu diibaratkan sunat ab'ad ni, diibaratkan oleh ulama seperti mana seseorang yang cacat, tak ada anggota. Nyawa ada, badan ada, sihat, cuma dia mungkin kudung, mungkin tak ada kaki, tak ada jari, tak ada, umpama macam itulah. Orang-orang yang meninggalkan sunat ab'ad ini seolah-olah dia meninggalkan dia punya anggota dia yang sempurna lah, maknanya tak sempurna dia punya anggota. Kemudian ada satu lagi yang dinamakan sebagai sunat hayat ataupun sunat hayah. Sunat hayah ini adalah sunat-sunat yang mana kalau kita tinggalkan maka tidaklah dituntut untuk kita melaksanakan sujud sahwi. Cuma sunat hayah ni adalah sunat-sunat perkara-perkara yang dituntut untuk kita buat, suruh kita buat. Tapi kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak sampai berdosa. Cuma diibaratkan sunat-sunat hayah ni seperti mana seseorang yang ada rambut berbanding dengan orang yang botak tak ada rambut. Dia akan mencantikkan lagi orang-orang yang mana dia ni banding dengan orang botak dengan orang yang ada rambut cantik, maknanya indahlah lagi dia aksesori. Aksesori sebabnya rambut ni adalah merupakan mahkota bagi seseorang. Lebih-lebih kalau perempuan tak ada rambut macam pula ke mana kan. Jadi sebab itulah itu ibarat ulama supaya kita faham bahawa walaupun ianya adalah perkara yang sunat, tak wajib kita buat, tetapi dia adalah merupakan satu tuntutan yang perlu kita buat, bukan tuntutan untuk kita tinggalkan. Jadi suruh kita buat. Tapi kalau kita tak buat, maka perkara tersebut tidaklah sampai menjejaskan solat kita, cuma kurang sikitlah daripada segi ganjaran dia, pahala dia, kesempurnaan dia. Jadi di sini pengarang mengemukakan tentang tempat-tempat ataupun keadaan-keadaan di dalam sembahyang yang disunatkan untuk kita mengangkat tangan waktu kita takbir. Angkat tangan. Jadi selain daripada tempat ni tak disunatkan kita angkat tangan. Bahkan ada ketikanya akan menjadi makruh. Jadi yang pertama sekali disebutkan di sini faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi' inda takbiratil ihram wa inda ruku' wa inda li'tidal wa inda al-qiyami min at-tashahhud al-awwal. Fasal yang ke-29 iaitu berkaitan tentang tempat-tempat ataupun keadaan-keadaan yang disunatkan untuk kita mengangkat tangan, kedua-dua tangan bagi orang yang ada dua tangan lah, yang sihat, yang tidak sakit, yang boleh diangkat. Jadi diangkat tangan tu hukum dia sunat pada 4 keadaan, 4 tempat. Selain daripada tempat-tempat ni tidak disunatkan untuk dia mengangkat tangan. Maknanya kalau diangkat tu jadi angkat biasalah. Dia tak adalah dapat ganjaran sunat noh. Sebab memang tidak dituntut untuk diangkat tangan. Iaitu yang pertama sekali adalah ketika kita takbiratul ihram, iaitu kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar tu, takbiratul ihram tu adalah rukun. Kalau kita tak lafazkan, tak ucapkan takbiratul ihram tu, Allahu Akbar tu, maka sembahyang kita tidak sah. Angkat tangan tu sunat. Jadi di sinilah maknanya waktu kita melafazkan Allahu Akbar, takbiratul ihram tu disunatkan untuk kita bersekali dengan kita mengangkat tangan. Waktu bila kita nak angkat tangan tu? Waktu ketika mana bermula daripada kita mula-mula menyebut takbir. Bukannya kita angkat dulu baru kita sebut Allahu Akbar. Itu salah. Tertib lah salah. Tapi tak sampai batal lah. Tapi cara tertib yang betul, dia punya prosedur yang betul. Waktu kita sebut Allah tu, nak sebut Allah tu baru kita angkat tangan. Banyak kadang-kadang kita angkat dulu Allahu Akbar. Jadi
dia punya tata tertibnya tak berapa nak betul lah, tapi taklah sampai salah, taklah sampai batal semayang, tapi tertibnya tak berapa nak cantik. Tertib yang sebenar adalah bila kita sebut Allah baru kita angkat. Allahu Akbar, habis hibar tu maka tangan kita pun dah ke dada lah, ataupun ke atas perut. Itu ketika kita takbiratul ihram, iaitu bermula dengan kita angkat tu bermula dengan ketika bermulanya kita mengucapkan takbir Allahu Akbar tu, dan dia berakhir dengan berakhirnya kita meletakkan tangan pada dada kita ataupun pada bahagian perut. Jadi itu sunatnya, antara dada dengan perut lah. Kita dalam mazhab Syafi'i antara dada dengan perut, antara dada dan pusat, maknanya di antara tu kita letak. Dan kalau sebahagian kitab tu dia kata letak di sebelah kiri sedikit, dekat sanubari kita, dekat hati kita, untuk jaga hati kita ni supaya tidak liar waktu kita semayang. Cuma itu caralah tertibnya. Jadi ini adalah berdasarkan kepada ijma' ulama', seperti mana yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu', yang mana kesunatan ataupun anjuran untuk kita mengangkat tangan ketika kita mengucapkan takbiratul ihram ini adalah berdasarkan kepada ijma' ulama'. Maknanya semua ulama' telah bersepakat mengatakan hukum sunat kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram, tidak ada seorang ulama pun yang membangkangnya. Itu ketika kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi berkaitan tentang cara bagaimana kita nak angkat ini, kita angkat Allah, kita sebut Allah tu, mula kita sebut Allah tu baru kita angkat. Kita punya ibu jari ni berbetulan dengan ujung telinga. Allah. Sebab kadang-kadang ada orang macam ni. Allah. Tinggi benar kan? Ada yang sampai tersiku pula orang. Masalah juga. Caranya kita tertib. Allah. Tangan kita tu menghadap ke kiblat. Dengan kita tangan kita itu menghadap ke arah kiblat. Jadi caranya dengan kita menjarakkan, bukan kita rapatkan macam ni, tapi kita merenggangkan sedikit. Merenggangkan sedikit kita punya jari-jari ni. Jari-jari ni kita renggangkan sedikit, jangan kita rapat macam ni. Dia bukan macam ni. Tapi kita renggangkan sedikit. Tafrik nama dia. Istilah dia tafrik, maknanya kita renggangkan sedikit kita punya jari di antara satu-satu jari ni, kita renggangkan, kita angkat. Jadi ini berbetulan dengan selari dengan kita punya telinga. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Mengikut pendapat yang perempuan, mengikut pendapat yang mutamat, perempuan pun macam tu juga, angkat macam tu juga. Adapun mengikut pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i kita, perempuan diangkat pada dia punya payudara lah. Allah, dia tak sampai atas. Itu pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun mengikut pendapat yang mutamat, lelaki ataupun perempuan, cara diangkat adalah diangkat tangan waktu bermula dia mengucapkan Allah tu, yang mana sampailah atas, sampai ke bawah anak telinga dia. Dia punya ibu jari ni pun berbetulan dengan anak telinga. Kemudian jari dia pun direnggangkan sedikit, bukan dirapatkan. Allah menghadap ke arah kiblat. Sebagian ulama dia kata condong sedikit, sebagian dia kena tegak. Itu khilaf antara ulama mutakhirin, Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Cuma tak ada masalah lah kalau kita macam ni pun betul, macam ni pun betul. Cuma direnggangkan. Allahu Akbar.
Laki perempuan macam tu juga. Cuma dalam pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i kita, ya, perempuan ni sehingga payudara saja. Allahu akbar. Itu pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Tapi mengikut pendapat yang mutamat, kedua-duanya sama. Laki perempuan sama juga ke atas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita rukuk. Ketika kita rukuk ni bukan ketika kita dah rukuk, tapi ketika kita nak rukuk. Itu masuk di situ. Ya, bukan ketika kita sudah rukuk baru kita angkat. Ni kita nak rukuk. Ketika kita ingin rukuk, ya, ketika kita ingin rukuk, yang mana kita start angkat tangan tu ketika kita bermula menyebut takbir intiqalat, takbir perpindahan. Kan ketika kita nak berpindah daripada satu rukun ke satu rukun tu sunat kita ucapkan takbir intiqalat. Ya, melainkan pada bangun daripada rukuk ke i'tidal tu disunatkan kita mengucapkan tasmi' ataupun sami Allahu liman hamidah. Ya, adapun yang lain tu kita sunat mengucapkan Allahu akbar. Itu dinamakan sebagai takbir intiqalat, takbir perpindahan di antara satu rukun dengan satu rukun. Jadi ketika kita mula, ya, nak berpindah daripada satu rukun ke satu rukun, iaitu ketika kita qiyam ataupun kalau kita duduk sekalipun, semain duduk pun, kalau kita uzur tak dapat semain berdiri, kita semain duduk. Jadi ketika kita nak turun ke rukuk, ya, ketika kita nak turun rukuk, baru kita ucap Allah tu, barulah kita angkat tangan, mula angkat tangan. Allahu akbar. Jadi bila tangan kita ni dah tangan kita ni kita belum kita qiyam, kemudian kita ucap Allah, baru kita angkat, baru kita turun. Maknanya tangan kita dah ke atas, baru kita turun. Ya. Tangan kita tu apabila tapak tangan tu selari dengan bahu, kita dah angkat bahu ni, barulah kita mula turun untuk rukuk. Tertibnya sebegitu. Tertib. Ya. Kita qiyam kan? Qiyam. Ya. Kita nak rukuk. Waktu kita sebut Allah tu baru kita angkat tangan. Allah, dah selari dengan kita punya bahu tu, baru kita turun. Kita turun untuk rukuk. Jadi jari kita pun tidak dirapatkan. Jari kita ni renggangkan sedikit. Ya, ini akan sebagai tafrik nama dia. Jadi itu adalah berdasarkan kepada dalil daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ada disebutkan berkaitan tentang tempat-tempat yang disunatkan untuk kita angkat tangan. Di antaranya adalah ketika kita ingin melakukan rukuk lah, ketika kita ingin rukuk. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita ingin i'tidal. Bukan ketika kita dah i'tidal, tapi ketika ingin i'tidal. Ketika i'tidal ni sini dengan maksud ketika kita ingin i'tidal, nak bangun i'tidal. Tahuan i'tidal kan? Bangun balik selepas daripada kita rukuk tu. Jadi itu adalah berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga. Ya, caranya kita merenggangkan tangan juga. Ya, ketika nak i'tidal ni, iaitu kita mula angkat tangan tu ketika mana mula kita angkat kepala. Kan kita dah ni kan, kita dah rukuk. Ya. Mula kita nak angkat kepala je, kita barulah kita angkat tangan. Nak angkat kepala sekali dengan angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu tangan kita ke bawah. Mengikut pendapat yang mutamat, tangan kita lurus. Mengikut pendapat kedua, tangan kita macam ni. Jadi kalau orang yang dia semayang daripada rukuk ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia macam ni juga. Itu pun betul juga. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang sebegitu. Tapi mengikut pendapat yang mutamat, ya, lurus. Di mana kita amalkanlah. Ya. Jadi kita mula angkat tangan tu ketika kita mula mengangkat tangan, mengangkat kepala,
ketika itulah kita mula angkat tangan, dan kita bersekali dengan kita mengucapkan tasmi' ataupun kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Mula kita angkat kepala dan sekali dengan kita ucap sami Allahu liman hamidah, sekali juga tangan kita naik. Dia berpanjanganlah sehinggalah kita dah berdiri, dah lurus, barulah kita turunkan tangan kita ke bawah. Kita luruskan tangan kita bawah. Maknanya kita lepaskan tangan. Dinamakan sebagai irsal, nama istilah dia. Irsal ni maknanya kita lepaskan tangan. Itu mengikut pendapat yang utama seperti mana yang telah disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam fatwa dia, Fatwa Kubra. Walaupun ada sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i kita, dia kata lepas habis sami Allahu liman hamidah, tangan dekat tempat kita qiyam tadi. Itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Cuma itu adalah pendapat yang tidak mutamat lah. Pendapat yang mutamat adalah kita lurus seperti mana yang kita amalkan pada hari ini. Saya tak nampak lagi kat sini yang semayang sami Allahu liman hamidah. Adalah, tapi kita tak katakan salah. Ada dia punya pandangan wajahnya dalam mazhab Syafi'i, dan pendapat itu pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i kita. Walaupun ianya tidaklah merupakan pendapat yang mutamat dalam mazhab Syafi'i. Itu yang ketiga. Tangan kita pun sama jugalah, jari kita ni direnggangkan di antara satu sama lain, bukan dirapatkan. Kemudian yang keempat, sunat juga kita mengangkat tangan ketika bangun daripada tasyahud awal. Ini bagi semayang yang ada tasyahud awal. Semayang yang ada tasyahud awal, semayang apa? Semayang Isyak, semayang Maghrib, semayang Zuhur, semayang Asar, semayang subuh tak adalah. Jadi kita angkat tangan. Ini sama juga kalau misal kata kita jadi makmum. Kita jadi makmum, kalau misal katalah kita bangun daripada tasyahud awal imam tu tasyahud awal, dia bangun untuk pergi rakaat yang ketiga, kita ikut dia, kita mungkin rakaat yang pertama ataupun kita mungkin rakaat yang kedua. Jadi kita ikut imam juga. Sebab ketika bangun daripada tasyahud awal kita ikut imam. Tapi bila kita dah masbuk, kita ada lagi rakaat yang mungkin kita nak tambah sebab kita tak cukup rakaat. Sebagai contohnya, kita baru 2 rakaat, ataupun mungkin kita baru 1 rakaat dengan imam, ada lagi 2 rakaat main maghrib kan, ada lagi 2 rakaat dengan imam. Jadi kalau misal katalah memang duduk kita tu tahiyat akhir, imam tu kita ikut imam tahiyat akhir, tapi kita ketika itu memang kebetulan, memang betul ketika itu kebetulannya memang tahiyat awal kita. Jadi kita bangun tu pun angkat tangan dan ucapkan takbir, sunat. Tapi kalau misal katalah kita bangun daripada imam tu, kita ikut imam sembahyang maghrib, kita dapat 1 rakaat dengan imam, 1 rakaat dengan imam. Jadi kita kena tambah lagi 2 rakaat, betul? Jadi kita bangun daripada rakaat pertama ke rakaat kedua. Bangun kita tu nak tambah lagi 2 rakaat. Imam dah habis dah bayang. Kita dapat 1 rakaat saja dengan imam. Jadi kalau kita bangun tu tidak disunatkan untuk kita angkat tangan, sebab ketika itu bukan tempat yang sebenar-benarnya kita disunatkan untuk tahiyat akhir, tahiyat awal. Dan ketika itu kita bangun pun tidak disunatkan ucapkan Allahu Akbar. Bangun saja. Bangun, teruslah kita teruskan sembahyang. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dah boleh bangun dah. Cuma sunatnya tunggu imam bagi salam yang kedua baru kita bangun. Kita tambah rakaat yang kedua kita. Imam dah habis dah rakaat, tapi rakaat yang kedua kita. Jadi ketika itu kita bangun tu, yang duduk yang kita bersama dengan imam tadi untuk meraihkan dia tasyahud akhir. Ketika itu bukan tempat kita sepatutnya tahiyat awal. Maka kita bangun tu tidak disunatkan untuk kita angkat tangan dan tidak disunatkan untuk kita mengucapkan takbir intiqalat. Bangun terus untuk sembahyang, untuk tambah rakaat yang kedua. Faham? Faham ya? Jadi ketika bangun daripada tasyahud awal, sama ada tasyahud awal tu memang tasyahud awal kita sendiri ataupun tasyahud awal bersama dengan imam, kalau kita masih lagi ikut imam. Tapi kalau kita dah habis
habis dengan imam dah terputus, bila imam dah bagi salam tu dah terputus ikutan kita dengan imam, maka kita tengok. Kalau misal kata memang kita duduk tasyahud akhir imam itu, imam punya tasyahud akhir itu memang tempat sepatutnya kita duduk tasyahud awal, maka bangun kita tu sunat juga kita angkat tangan dan sunat juga kita mengucapkan Allahu Akbar. Tapi kalau bukan tempat untuk kita tasyahud awal, sebagai contohnya daripada rakaat pertama nak masuk rakaat kedua, kita punya rakaat pertama nak masuk ke rakaat kedua, maka ketika itu bukan tempat duduk kita untuk tasyahud awal. Jadi kita bangun tu tidak disunatkan untuk kita angkat tangan dan tidak disunatkan untuk kita mengucapkan takbir intiqalat. Bangun terus, bangun sajalah. Jelas Jadi kesemua ini adalah berdasarkan kepada sebuah riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana beliau telah menyebut dalam sebuah riwayat, yang mana riwayat ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat yang sahih, yang mana disebutkan bahawa dia menceritakan berkaitan tentang perbuatan Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat. Asasnya kita dalam salat ni adalah berdasarkan kepada hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu melaksanakan salat seperti mana kamu melihat aku salat. Jadi apa yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat berkaitan tentang cara bagaimana Rasulullah salat, itu adalah semua perbuatan yang disyariatkan untuk kita laksanakan. Walaupun bukan sendiri Nabi yang sebut, tapi adalah merupakan pemerhatian, persaksian daripada sahabat berkaitan tentang perbuatan salat Nabi, maka itu pun diterima. Kalau perawi-perawinya itu adalah perawi yang memang memenuhi prasyarat yang boleh diterima hadisnya untuk kita amalkan, sama ada hadis itu hadis yang sahih, hasan ataupun dhaif, bukan hadis yang maudhu', yang boleh kita gunakan untuk kita beramal, sekurang-kurangnya hadis dhaif. Jadi berdasarkan kepada hadis yang sahih ini, riwayat Imam Ibnu Umar, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda Rasulullah SAW masuk dalam salat, nak mulakan salat, lalu baginda pun kabbara, mengucapkan takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian wa rafa'a yadayhi, baginda mengangkat kedua-dua tangan. Itu yang pertama. Sebablah yang pertama tadi ketika takbiratul ihram sunat kita mengangkat takbiratul ihram, kita angkat tangan, kedua-dua tangan. Kalau tangan kita sebelah sakit, hanya sebelah je lah, sunat yang kita angkat. Kalau yang satu kita tak larat, tak boleh kita angkat satu saja yang mana kita larat. Ini berdasarkan kepada kaedah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Perkara-perkara yang mudah untuk kita laksanakan tidak gugur, tidak gugur dengan sebab ada perkara yang susah. Jadi kalau benda ada yang susah, kita buat yang mudah-mudah. Kaedah dia, kalau kita tak boleh nak buat semua, jangan tinggalkan semua. Itu kaedah dia penting. Contohnya kita tak boleh nak baca Quran satu hari satu juzuk, jangan kita tinggal semua. Kalau boleh kita buat setengah juzuk pun alhamdulillah. Tak boleh setengah juzuk, baca suku juzuk. Tak boleh lagi, bacalah satu muka pun. Tak boleh lagi baca satu ayat. Tak boleh lagi, tutuplah cerita. Azan sambung sikit azan, lepas tu kita sambung sikit ya.
sambung sikit lagi. Sikit ya. Kata tentang hadis tadi dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, yang mana beliau telah melihat Rasulullah SAW melakukan salat, yang mana disebutkan kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Rasulullah SAW apabila beliau baginda ingin masuk dalam solat takbir, ketika itu Rasulullah kan kabbara, bertakbiratul ihram, kemudian wa rafa'a yadayhi, angkat kedua-dua tangan. Itu pertama. Yang kedua dia kata wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Apabila baginda rukuk, nak rukuk, baginda pun angkat tangan. Kemudian wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Apabila baginda ucapkan sami'allahu liman hamidah, iaitu ketika baginda daripada rukuk nak ke i'tidal, begitu juga Rasulullah angkat tangan. Itu yang ketiga. Yang keempat sebut wa idza qama min ar-rak'atain rafa'a yadayhi. Apabila baginda ingin qiyam daripada 2 rakaat, sembahyang dia dah 2 rakaat dah, maknanya daripada tahiyat akhir, tahiyat awal nak pergi ke rakaat yang ketiga, baginda pun angkat tangan. Jadi 4 tempat yang disunatkan untuk kita angkat tangan waktu kita mengucapkan takbir. Ada takbiratul ihram satu, yang ketiga, yang kedua, ketiga dan keempat dalam takbir intiqalat. Adapun selain daripada tu, contohnya daripada rakaat pertama nak masuk ke rakaat kedua bangun tu, tidak disunatkan angkat tangan. Kemudian daripada i'tidal nak ke sujud pun tak disunatkan angkat tangan. Hanya 4 tempat ni saja yang disunatkan untuk kita mengangkat tangan. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita tadi, sunat direnggangkan di antara satu jari. Mengikut pendapat Syekh Ramli, dia cenderungkan sedikit ke arah kiblat macam ni. Mengikut pendapat Syekh Munajjah, dia tegakkan, tetap mengarah ke kiblat. Sama ada kita cenderungkan macam ni ataupun kita tegakkan macam ni, dalam keadaan jari kita direnggangkan sedikit. Allahu Akbar. Ya. Wallahu alam. Jadi saya rasa itu saja untuk perbincangan kita pada malam ini berkaitan tentang matan Safinah ini. InsyaAllah pada malam akan datang kita akan sambung berkaitan tentang fasal yang ke-30, iaitu berkaitan tentang syarat sah sujud. Wallahu alam. Ada persoalan? Kalau daripada sujud saja nak naik tu tidak disunatkan angkat tangan. Naik terus. Takbir, tapi kita tak disunatkan angkat tangan lah. Takbir. Takbir, tapi tidaklah disunatkan untuk kita mengangkat tangan. Ada lagi? Okey, subuh ni selain daripada semayang subuh dinamakan juga solat fajar. Jadi kalau dia niatkan saja aku semayang fardu fajar, sah semayang. Sebabnya semayang subuh ni selain daripada nama dia subuh, dia juga dinamakan semayang solat fajar. Ada lagi? Tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna min ibadikal ulama'il 'amilin al-mukhlisina lahum din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi jahi khatimil mursalin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء كورونا وقنا شر الردى ونجنا من الطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.